Okay, so hari ni boleh nampak skrin sekarang? Nampak. Alright, so untuk hari ni kita akan cover 1.4 elasticity Okay, dia still lagi dalam topik force. Okay, so elasticity. Cuba bagi example of elastic materials yang kamu tahu. Rubber band. Rubber band. Yes, lagi? Apa lagi yang benda yang elastik? Banyak. Spring. Ha? Spring. Spring. Yes, spring. Lagi? Sponge. Mattress. Benda yang bila kita kata, okay, macam mana kita kata kita nak classify dia ialah objek yang elastik. What is elasticity actually? Yang dia boleh stretch. Stretch and then? Back to the original size. Okay, bila dia akan back to original size and shape? Apabila kita tak tarik dah. When the force that we exerted is removed. Bila daya yang kita bagi tadi kita keluarkan. Kita tak tarik lagi, tak tolak lagi dia. So dia boleh kembali ke kedudukan asal dia, size asal dia, shape asal dia. So kita pun classify lah dia as elastic object. Okay, look at the stimulus. Okay, the first one. So dia guna elastic cord. Okay, a man pull an elastic cord during exercise routine as shown in the diagram. So tarik kan, tali exercise ni. Lepas tu bila dia tak stretch lagi, okay, kembalikan tangan dia ke sisi. So benda ni akan kembali ke original length dia, elastic cord ni. Okay, so yang dia tunjuk ni gambar apa ni? Spring. Ada gambar sponge. Okay, benda samalah nak membuktikan dia elastik dah tu. Plasticine, okay. Tapi adakah plasticine ni elastic material sebenarnya? Tak. Tak Okay, elastik ni plasticine tidak sebab dia tidak kembali kepada asal. Once kita tekan dia akan remain the same shape. Okay, so dia bukannya elastic material. Yang ni activity untuk nak test lah ia elastic materials or not. So plasticine is not Alright. So look at the definition of elasticity the highlighted one. The property of material. Maksudnya sifat bahan itu that enables the object to return to its original shape and size. Okay, membolehkan objek itu kembali ke bentuk dan saiz asal after the force applied on it is removed. Setelah daya yang diberikan kepadanya dikeluarkan. Okay, so itu ialah definition elasticity, kekenyalan definition for elasticity. Property ataupun kita kata ability of the material. Ada juga buku tulis ability, betul juga. Ability of material to return to its original shape and size when external force is removed. Alright, so sekarang kita nak relate. Okay, relationship between force and extension of the spring. Okay, bila kita tengok term extension, extension means pemanjangan. Bukan panjang, pemanjangan. Kalau in Malaynya ialah pemanjangan. Dia bukannya panjang Dia katakanlah size spring asal ialah 10 cm. Without load without load. So when we put the load, let's say load 1 Newton. Okay, dia pun the new length is 15 cm. So kita kata what is the extension of the spring? 5 cm. Okay, bila kita kata extension, pemanjangan. So the final length minus initial length. Okay, tengok dia punya extension. So kita kata X is 5 cm. Pemanjangan bukan panjang awal, bukan panjang akhir. Tapi perubahan panjang tu. Okay, but this one kalau case kita extend, boleh jadi juga case kalau kita compress, kita mempadatkan, mengkompreskan, menekan. Katakanlah spring asal dia size 10 cm. Okey, bila kita letak load di atas, letakkan di atas. So kita kata istilahnya compress lah. So katakan length barunya dah jadi
6 cm. Okey, maka berapakah nilai compression dia? Oh. 4 cm, yes. So 4 cm ni lah yang kita kata compression ataupun extension. Istilah extension atau compression tu maksudnya beza dia punya panjang daripada awal dengan akhir. Berapa banyak dia terkompres ataupun terstretch. Okey, tak semestinya X tu ialah untuk kes extend saja. Untuk kes compress pun dia ialah X juga, kita guna simbol So dalam formula still kita guna X ni untuk kes compression pun. Okay, so now look at this experiment. So eksperimen ni kalau di makmal kita kena buat lah sebenarnya, eksperimen wajib. So ni insyaAllah lah nanti kamu naik maktab kita buat lah ni. Okay, so cuba tengok cara dia buat report. So this is the correct way lah. Okay, starting with inference, hypothesis and variable apparatus. Okay, so ingat lagi keyword untuk inference apa keywordnya? Okay, kalau dalam textbook ni dia bagi facts. Apa lagi keyword-keyword lain untuk inference? Variable. Apa? Variable. Depends on. Okay, lagi? Influence. Yes, influence, mempengaruhi. Okay, so kalau sekarang kalau nak guna perkataan affects, mempengaruhi. So force applied affects the extension. MV yang affects RV kan, yang kita ubah-ubah tu yang mempengaruhi result akhir kita. So kalau guna keyword affects mestilah di depan ni ialah MV, belakang tu ialah RV. Okay, hypothesis, the. Okay, tengoklah relationship between MV and RV. So the larger the force, the larger the extension. Logically gitulah. So aim dia sekarang tu, kalau kita biasa tu investigate relationship lah. Lagi tepat between force and extension. Okay, so manipulate kita sekarang force. Kita nak pelbagaikan force, responding extension. And constant stiffness. Okay, nanti kita tengok apa maksud stiffness ni. Stiffness ni kalau in Malay-nya ialah, apa maksud stiff? What is stiff? Pernah guna istilah stiff. What is stiff? Yes, kaku dah. Oh, betul. Kaku. Stiff tu kaku kalau bahasa biasanya lah. So, dia dalam istilah fizik ni dia ialah keras, kekerasan. Okay, stiffness of the spring. So, kekerasan spring itu. So, material samalah kekerasan dia. Tapi kalau faktor-faktor lain dikonstantkan. Okay, ada pelbagai faktor lah yang affects the stiffness of the spring ni. Okay, nanti ada dia punya bahagian dia. Okay, apparatus, material. Okay, macam biasa. Okay, tengok setup eksperimen ni. So, setupnya beginilah. Kita akan letakkan kita punya slotted weight pada spring itu. Letakkan slotted weight di sini. Okay, so kita pelbagaikan lah berapa gram tu manipulatekan dia kan. Okay, lepas tu tengok extension dia, tengok ruler, tengok original length, okay, tengok final length. So, final length minus original length. Okay, dapatlah dia punya result. Okay, once kita plot, macam manakah plot dia? Dia punya graf jadi macam mana sebenarnya? Antara F dengan X. Okay, actually it will be, yes, good, directly proportional. Okay, so since F kita ialah manipulated kan, so kita letaklah di x-axis. Okay, slash Newton. Okay, tak lengkap lagi ni without unit. So extension kita punya responding variable. Okay, slash cm lah yang kita dapat daripada ruler. SI unitnya meter. Okay, so dapatlah graf begini sebenarnya. Okay, result of the experiment. X against F. RV against MV. So, apa yang kita boleh relate? Okay, between F and X ni. Okay, so dia sebenarnya obey the Hooke's law. Okay, ada law yang relatekan relationship between F and X which we call Hooke's law. Nama orang lah Hooke ni sebenarnya. So, Hooke's law states that extension of the spring X directly proportional with force applied dengan F.
So dia kata X directly proportional with F. Tapi tidaklah selama-lamanya sebenarnya. Ada dia punya syarat. Okey, apa syarat dia? Provided dengan syarat elastic limit of the spring is not exceeded. Okay, so X directly proportional with F provided elastic limit not exceeded. Okay, tak lebih daripada elastic limitnya. Every elastic materials has its own elastic limit. Setiap bahan elastik ni ada dia punya had limit, had kekenyalan. Okey, katakanlah kamu ambil spring daripada kamu punya mechanical pencil kan. Okey, spring tu halus je kan. So kamu keluarkan, kamu pun tarik dia. Kamu pun release balik. Okey, dia kembali asal. Tarik lagi panjang, release. Okey, kembali asal. Satu ketika kamu tarik sangat panjang, tarik. Bila kamu release tangan kamu tu, dia tidak kembali seperti mana saiz asal. So ketika itu kita kata dia dah exceed elastic limit. Dah melebihi had kenyal dia. So dia tidak kembali ke saiz asal dia. Dia ada permanent extension. Wujudnya pemanjangan kekal di situ. So that means that object already exceed elastic limit. Dah melebihi had kekenyalan bahan dia lah. Okay, so kalau dia dah lebih had kenyal, maka dia tidak lagi directly proportional between X dengan F. Okay, katakanlah elastic limit untuk kita punya spring, saya labelkan X di situ pada graf. So selepas elastic limit tu dia dah tak obey. Either dia akan jadi graph curve begitu ke, graph curve begini ke. Dia tidak lagi directly proportional after it exceed the elastic limit. Okay, so apa definition elastic limit ni sebenarnya? So kita kata elastic limit ni actually the maximum force can be applied yang boleh kita berikan so that the spring can return to its original, boleh lagi kembali to its original shape and size. Okay, so tu ialah maximum force. Force yang paling tinggi yang kamu boleh bagi. Selepas itu, dah tak boleh dah kembali ke saiz asal dia. Selepas maximum force yang kamu bagi tu. Okay, so that is the definition for elastic limit actually. Maximum force can be applied so that the spring can return to its original shape and size. Okay, untuk membolehkan dia kembali asal. Okay, capai ke elastic limit dia tu je. So more than that, it will be not return to its original shape and size. So kalau dia bagi nilai di sini, dia tanya what is the elastic limit for this spring? Kita baca bacaan F dia lah. Berapa? Katakan 10 Newton lah di situ. Dia punya elastic limit 10 Newton. Maximum force that can be applied. Alright, understand so far? Yes. So far. Okay, so far so good. Okay, now look at this one. Okay, kita nak buat mathematical equation pula. Okay, kita dah tahu tadi X directly proportional with F. So, bila kita nak tukar directly proportional to mathematical equation, kita akan buat equal to K. So, F equal to Kx. Dapatlah equation itu. Okay, apa maksud F equal to Kx ni? So, F is the force given lah. X, kamu dah tahu extension. K tu sebenarnya mewakili spring constant. Yes. Ataupun kita kata ada buku tulis force constant of the spring. Samalah maksud dengan spring constant. Okay. So, K ni juga dia menunjukkan dia punya stiffness of the spring. Okay. Kalau ada tak diterangkan nanti. Okay. Cuba tengok K ni. Okay. Saya terangkan dulu. Maksud K ni. Katakanlah kita ada dua spring kan. Spring A and spring B. Katakan spring A ni, okay, katakanlah panjang asal dia sama. Okay, initial dia 10 cm dua-duanya. Initial dia 10 cm. Okay, lepas diletakkan load,
Katakanlah B ni jadi panjang. Okey, setelah kita letakkan load 1 Newton, A ni dia jadi length baru dia ialah 15 cm. B pula length baru dia ialah 20 cm. Okey, boleh nampak gambar sel lukis tu? Boleh. Okey, maka berapakah spring constant untuk A? What is the spring constant for spring A? And what is the spring constant for spring B? Okay, macam mana nak cari spring constant? Jadikan K subjek. So, K equal to F per X. Okay, cuba kira untuk A. KA F per X. Okay, berapa force dia? Wow. Yes, 1 Newton tu lah force-nya yang diletakkan pada spring. Berapa extension dia? 5. 5 cm. Okay, tak apa, guna dulu di unit cm sebab dia tak suruh lagi tukar SI unit kan. Asalkan samalah perbandingan kita. Okay, so dapat berapa? 1 divide by 5? 0.2 0.2 unit Newton. Cm bawa naik atas? cm Per cm lah. cm Yes, Newton per cm. Okay, untuk spring B, berapa dia punya spring constant? F dia berapa F? 1 Newton. X berapa nilai X? 10 cm. Okay, maka berapa 1 divide by 10? 0.1 Newton per cm. Newton per cm. Okay, 0.1 Newton per cm. Okay, so yang mana higher spring constant? A or B? Higher spring constant? Okay, A kan? Nampak A 0.2 kan? This one 0.1. Okay, so kita kata A ni higher spring constant than B. Bila higher spring constant ni sebenarnya, okay, kita pun tengok. Antara A dan B, yang mana lagi keras? Spring A ke spring B? Okay. Tengok A kan, logiknya. Letak 1 Newton, extend 5 cm je. B, letak 1 Newton, load yang sama berat. Sama kan, dia punya weight. Okay, tapi extend sampai 10. Maka kita kata A lah yang lagi keras. Yang stiffer. Maka, conclusion dia, the higher the K, lagi besar nilai K, the more the stiffness of the spring. Istilah stiff tadi. The higher the K, the higher the spring constant, so the greater the stiffness of the spring. Menunjukkan lagi besar kekerasan spring tu. Okay, boleh faham? Boleh. So bila kita tengok value K dia tu besar, menunjukkan spring tu keras lagi lah. So maksud keras tu maknanya dia memerlukan load yang banyak untuk extend banyak. Kalau kita letak load yang sikit, dia extend sikit je. Berbanding dengan yang K rendah. Kalau yang K rendah ni, letak load sikit pun dah extend banyak dah. Dia mudah untuk stretch. Alright? Okay, so that one is relationship between K and stiffness. Kita nak bayangkan lah kekerasan dia setara-setara mana tu. Okay, so maksud 0.2 Newton per cm ni sebenarnya ialah kalau kita letakkan load 0.2 Newton, maka dia akan extend sebanyak 1 cm. Maksudnya spring A tadi sebenarnya daripada asal dia 10 cm kan? Okay, kita nak suruh dia menjadi 11 cm, kita kena letak 0.2 Newton. Dengan meletakkan 0.2 Newton, maka dia akan extend 1 cm. So that's why dia punya K 0.2 Newton per 1 cm. Setiap load, setiap force 0.2 Newton, dia akan menghasilkan extension 1 cm. So that's why 0.2 Newton per cm. Tapi kita bagi 1 Newton kan gambar asal kita. So 5 kali ganda lah, kali 5 lah. So that's why extension dia pun jadi 5 cm. Okay, boleh? Boleh. Tu yang dimaksudkan dengan K 0.2 Newton per cm Alright. So now, okay, look at the graph. Okay, so sekarang dia suruh kita analyse graph force against extension.
Okay, walaupun daripada eksperimen tadi, kita buat graf X against F. Okay, sebab kita punya F sebenarnya manipulate. So, manipulated, kita nak letaklah di X-axis kan, ikut format yang betulnya. Tapi still dapat directly proportional. Kalau kita ubah, kita letakkan pula F di sebelah Y-axis. Okay, kita letakkan F di Y-axis pula. Okay, masih lagi dapat directly proportional sebab dia starting dengan 0 kan. Walaupun letakkan F di Y-axis. Okay, saya clear dulu. Okay, tengok graf kita sekarang. Niat dia, ada tujuan dia ni. Dia buat F against X supaya kita nak analisis dengan lagi mudah lah sebenarnya maklumat daripada graf F against X ni. Kalau X against F boleh je dia analisis. Cuma dia akan jadi reverse lah. Okay, tengok yang ni dulu Analyze the graph of force against extension of the spring. Okay, bila kita plotkan graf F against X. Okay, kita pun ingat tadi. Hooke's law punya equation F equal to Kx. F equal to Kx daripada Hooke's law. Maka kalau kita buat comparison dengan Y equal to Mx plus C. Sebab dia graf linear kan. Maka, okay, Y-axis kita ialah F. X-axis ialah X. Maka gradient kita mewakili apa? Yes, K kan? C kita kosong. Okay, so gradient of the graph represent spring constant lah sekarang. Maka daripada graf ni kita kata the gradient of the graph represent the spring constant. Okay, so kita boleh carilah gradient graph F against X. Okay, tapi kalau dia beri graf X yang against F, macam mana nak cari spring constant? Now, how to find spring constant from X against F? Boleh tak cari? Boleh. Boleh je. Cuma dia akan jadi? Terbalik. Yes, terbalik. Dia akan jadi? Gradient dia Hmm. mewakili apa sekarang kalau X against F? KF equal to KX. Tapi X sebagai subjek. Okey, jadikan X subjek. Dia akan jadi F per dengan K. Maka gradient dia ialah? Sekejap. Dia masih lagi linear. So boleh je buat perbandingan dengan YMX plus C. Y sebenarnya MX plus 3. Ya, maka? Y-axis sekarang extension. X ialah F. Yes, maka gradient ialah 1 per K lah. Reverse. 1 per K. Kalau graf X against F. Okay, understand? Understand. Okay, good. So, that's why lah bila F against X lagi direct lah. Sebab gradient dia terus mewakili K. Okay, apa lagi maklumat daripada graf ni kita boleh dapat? Okay, dia cerita Hooke's law macam kita terangkan tadi dah sama dah. Okay, ada satu lagi sebenarnya maklumat pada graf. Okay, tengok di page belakang. Okay, kita sebenarnya boleh cari elastic potential energy. Okay, sebelum ni kamu dah belajar waktu lower form. Okay, elastic potential energy. Okay, energy poses when the object being compressed or stretched. Okay, tenaga yang tersimpan ketika mana sesuatu objek elastic object ni dikompreskan or stretchkan. Okay, okay. So, dia menyimpan elastic potential energy. So, when the work is done, the energy is transferred. So, dia sama makna dengan work done to stretch that spring. Okay, so average force times dengan extension. So, dapatlah dia buat formula ni 0 plus F per 2 times X. So, dapatlah formula ini half Fx untuk elastic potential energy. Okay. Elastic potential energy. Yes, elastic potential energy. Maka daripada graf tadi sebenarnya kita boleh dapatkan half Fx ni from area under the graph. Okay, luas di bawah graf itu sebenarnya sebab bentuk dia akan jadi segitiga.
graf tu? Sebab graf tu ialah graf directly proportional. Confirm dia ada line yang condong tu yang akan membentuk segitiga. So half fx. Okay, tengok balik graf tadi. Okay, maka maklumat yang kita boleh dapat dua benda lah. Satu, gradient which represents spring constant. Kedua, area under the graph yang mana dia mewakili elastic potential energy. Ataupun kita guna simbol EP lah. Elastic potential energy. So, formula elastic potential energy tadi half Fx. Okay, so F dia punya panjang, X dia punya lebar. Half tu sebab dia membentuk segitiga ni lah. Okay, so tengoklah soalan minta nak suruh ukur sampai mana. Ketika mana dia extend sebanyak mana. Kalau suruh extend sebanyak 5, okay, kira sampai 5 contoh. So area sini. Kalau dia suruh kira elastic potential energy when the object is being stretched until the extension 10 cm contoh. Okay, sampai belakang ni, ukur semua segitiga ni. So ukur je terus direct segitiga lah kalau kamu diberi graf. Area under the graph lah. Kalau tak diberi graf, guna formula lah. Kalau diberi ayat-ayat, guna formula half fx. Okay, selain daripada half fx, since kita dah tahu f ni sebenarnya equal to kx kan? So, kx darab dengan x. Okay, cuba tengok apa yang boleh dikeluar situ. X times x. X square. Okay, so dia equivalent juga dengan half kx square. So, ni juga boleh digunakan to find the elastic potential energy. Kalau kamu diberi clue k dan diberi clue x. So, we can use the formula half kx square. Kalau diberi clue f dengan x, guna half fx. Either one lah. Betul dua-dua lah. Formula for elastic potential energy lah, both. Okay, understand? Yes. Okay, so settle. Okay, seperti mana tadi. Okay, analyze the graph F against X. Okay, cuba buat sekejap. Okay, tengok graf ni. Cuba kita tanyalah. Boring pula kalau kita tidak bertanya-tanya. Kita tanya. Aina, cuba Aina cari. Berapa nilai K graf ni? Spring R. Ya, Aina ni baru tanya live meeting dah. Ama. Cik Ama kira, berapakah nilai K itu? For spring R? Nak buat macam mana, Ama? Ama, ada dok Ama? Ada je. Okay, cuba bagi tahu macam mana nak buat. How to find K from first graph tu? Ama, cepat Ama. Tak apalah, tak ada calculator pun. Cuba bagi tahu macam mana nak mengiranya. K equal to? F per X. Okay, tulis dulu formula F per X. Okay, so kita dapat graf kan. So, kita dah tahulah. So, graf kita cantik F against X. Okay, direct lah. Maka kita cari apa from the graph? Gradient. Cari gradient. Bella, cari Bella gradient dia. Nak ambil nilai berapa nak Bella? Are you there, Nabella? Fadila Aisyah? Fine, semua saya panggil tak menyahut Nurin? Yes, teacher. Okay, Nurin cuba bagi tahu letak nilai berapa di situ? 8.
bagi 0.2. Yes, okay. Cari gradient lah kan. Okay, 8 bagi 0.2. Okay, tolak 0, tolak 0. Tak tulis apa. Okay, so dapat berapa? 8 bahagi 0.2 ni. 40. 40. Okay, apa unitnya? Unit dia Itu bukan unit, tu ialah formula. Unit dia. 8 ni 8 apa? 0.2 ni 0.2 apa? Newton. Atas Newton kan. 8 tu ialah 8 Newton. Okay, so 0.2 tu ialah meter. So Newton bahagi meter dapatlah Newton per meter. Per meter. So ni SI unit lah. Okay, so this one is SI unit already lah. Okay, so 40 Newton per meter for spring. Okay. Okay, sekarang kita nak cari pula elastic potential energy, EP dia. Azrain, cek kira Azrain. Berapa elastic potential energy dia? Azrain Haikal. Ada ke tidak Azrain Haikal? Fine. Join tapi tak nak menyahut Lari orang lepas tu lari Okay, Amir. Okay, cuk kira Amir. Macam mana kita nak kira elastic potential energy? Kita cari apa? Kalau bila diberi graf, kita kena cari dia punya. Kita boleh cari dia punya. Cepat Amir, baru je saat ni saya bagi tahu. Okey, nak cari macam mana elastic potential energy from the graph F against X. Cari apa? Cari apa kawan-kawan? Area under the graph. Area under the graph. Okey, so carilah area under the graph. Tapi ayat dia akan bagi tahulah sampai berapa-berapa ni. Kalau ni sebenarnya ayat dia kata determine elastic potential energy when spring is stretched to extension 0.2 meter. Okey, so kita cari sampai at 0.2 meter lah. So the whole graph tu lah sebenarnya. Okey, so area dia, graph area di bawah dia sehingga sentuh x-axis. Yang saya shadowkan dulu lah. Half fx. Okey, ketika itu f-nya bernilai 8. X dia 0.2. Okey, so tekanlah kalkulator di situ. 144 darab 0.2, 0.8. Okey, apa unit di situ sebenarnya? What is the unit? Newton meter. Okey, 8 Newton. 0.2 meter, Newton meter. Newton meter ni sama dengan apa sebenarnya? Newton meter sama dengan Energy. Apa SI unit energy? energy. Joule. Joule. Yes, Joule. So Newton meter ni sama dengan Joule equivalent dengan Joule. So it is 0.8 Joule lah. Okay? 0.8 Joule. Katakanlah graf kamu bukan dalam meter, dalam cm. So dapat Newton cm. Bila Newton cm dia tidak sama dengan Joule, bukannya Joule. So tak boleh kata dia ialah Joule. Kalau diberi graf Newton cm, kena tukarlah dulu. Cm kepada meter Kalau di meter dalam SI unit. Barulah dia equivalent dengan Joule ataupun Newton meter tu. So kalau Newton cm tapi ada pilihan jawapan objektif ABC di Joule, maka kena tukar dulu. Cm tu kepada meter Pastikan Newton meter barulah sama dengan Joule. Okay, understand? Yes. Understand. Alright. So kita tengok part seterusnya. Okay. Next part ialah factors that affect the value of spring constant. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai K. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai K? So, Material. ada 4
factors. Ada 1, 2, 3, 4. Yes, 4 factors 5 sebenarnya, 5. Okay, so kita tengok one by one. Okay, dia kata untuk aktiviti ni teruslah dengan dia punya nak bincang pasal factors tu. Okay, dia bagi note di tepi tu, the pair of B, C, D same material. Okay, B, C, D ni material sama. Dia pelbagaikan benda lain lah. Dia manipulatekan benda lain di situ. Okay. Tapi untuk bahagian A, pair A ni different material. Steel and copper. Steel and copper. So, different material has different stiffness lah. Kadar kekerasan yang berbeza. Okay, so the first factor ialah type of spring. Okay, type of spring. So, different type have different stiffness. Okay, bila dia punya type sama pula. Tengok B. Thick steel spring dengan fine steel spring. Ketebalan yang berbeza. Pair C pula, steel spring with larger diameter. Diameter in term of lilitan bulatan dia. Okay, so dia nak tengok. Lawan dia ialah smaller diameter. Kalau D pula, shorter steel spring dengan longer steel spring. Original length dia lah ni. So, dia punya length of the spring lah, faktor dia tu. Okay, tengok pula. Okay, di next page ada cerita. Okay. Di table ni, dia dah concludekan dah sebenarnya. Okay, the value of spring constant affect by the material, type of material. 1. Length of the spring. Sama ada short atau long tu. Original length dia. Diameter of the spring. 3. And thickness of the spring wire. Yang 4. Ketebalan spring wire. Atau certain buku dia kata diameter of spring wire. Kena bezakan diameter of spring dengan diameter of spring wire. Kalau diameter of spring ni menunjukkan spring tu sendiri. Dia punya dimension tu. D dia tu. Dia punya diameter itu. Diameter itu. Diameter luas dengan diameter sempit. Kalau diameter of spring wire ni maknanya dia punya ketebalan wire itu sendiri. Wire spring tu. Okay, di situ. Sama ada dia guna istilah diameter of spring wire atau thickness of spring wire. Tengok buku. So, kena fahamlah apa yang dimaksudkan sebenarnya. Okay. So, ada lagi yang kelima sebenarnya ialah factors dia punya arrangement. Either dia arrange secara, yang ni lah. Secara series or parallel. Okay, itu kita tengok nanti. Okay, look at this one first. Okay, the factors affecting the stiffness. The first one is material of the spring. Okay, type of material. So, different material has different. Sekadar tahu yang tu je lah. Ataupun dia akan bagi clue lah. Dia tak suruhlah kamu hafal jenis-jenis ni. Okay, next, length. Okay, the shorter dengan the higher. So, effect dia pada spring constant, pada K lah yang kita nak tengok ni. Kalaulah dia short, yang pendek, kita tengok gambar tadi. Gambar yang ni lah. Paddy ni. Short dengan long. So, which one has higher K? Mana lagi keras? Yang pendek ke yang panjang sebenarnya lagi keras? Pendek. Yes, yang pendek. Yang pendek K tinggi. Yang panjang K rendah sebenarnya. Maksudnya, kalau kita letakkan load yang sama banyak, 1 Newton, 1 Newton. Yang pendek ni extend sedikit berbanding dengan yang panjang. Yang panjang ni extend lagi besar daripada yang pendek. Okay, so in term of length, the shorter the length, the higher the stiffness. Yes, the higher the spring constant. So, spring constant tu mewakili stiffness of the spring. Okay, so that one factor number 2 lah. Number 1 tadi type. Type ni tak adalah kita nak buat hubungan apa. Cuma different je lah. So, yang ke-2 dia kata length tadi kan. Okay, number 3. Tengok balik table tadi. Diameter of spring. Okay, tengok. Bukan spring wire. Diameter of spring. Diameter of spring ni yang ni lah.
Ni yang nombor 3. C. Diameter of spring. So, cuba fikir. Antara diameter besar dengan diameter kecil, mana yang stiffer? Mana yang lagi keras? Small. Ya, bila mana, cuba kan bayangkan, letak load yang sama banyak, yang mana extend sedikit je? Yang mana extend banyak? Kecil. Okey, yang mana yang akan extend sedikit je? Yang kecil ke yang besar? Yang diameter kecil. Yes, diameter kecil. Okey, yang ni. Yang ni K-nya lagi tinggi. Yang ni K-nya rendah. Okey, hakikatnya yang diameter kecil tu lagi keras sebenarnya So bila letakkan load, dia extend sedikit sahaja berbanding dengan diameter yang besar. Dia lagi lembut. Okey, so kita kata the lower the diameter of spring, the higher the stiffness of the spring. Stiff. Okay, ataupun the higher the spring constant lah. Okay, so tu ialah yang diterangkan oleh, betul lah. Okay, smaller, higher. Yang faktor ketiga. Okay, next factor number 4. Thickness of spring wire ataupun dia boleh guna diameter of spring wire. Tapi ingat wire lah di belakang. Maksudnya ketebalan wire tu sendiri. Okay, so tengok gambar dia. So ni lah gambar untuk number 4-nya. Okay, so yang mana lagi keras? Yang tebal ke yang nipis dia punya spring wire? Nah, boleh fikir logik juga sebenarnya Walaupun tak buat eksperimen, boleh fikir logik lah. Boleh gunalah spring-spring yang ada di rumah kamu kan. So yang ni K lagi tinggi. Yang halus ni K-nya rendah. So yang tebal tu lagi keras. Kalau tengok di motor, yang jelas kan nampak spring motor di luar tu. So dia tidak terlalu lebar, dia punya diameter dan dia punya ketebalan pun agak tebal. So kelebihan dia, bila spring constant tu tinggi, dia stiffer, maka dia can withstand larger load. Dia boleh menampung berat yang lebih. So that's why kamu naik motor seorang, okay, dia pun compress lah sedikit. Naik dengan adik kamu, menonggeng bersama-sama, okay, dia pun compress lah. Maksudnya, dia masih lagi ada kekerasan, masih lagi boleh support. Bila kamu keluar daripada motor dia boleh kembali ke asal lagi saiz dia. Kalau guna spring yang K rendah, dia akan jadi, bila kamu naik seorang pun dah mampak dah. Okay, dia sangat lembut kan. Kita kata dia terlalu kenyal lah, kurang kekerasan ni. So tak sesuai. Kalau untuk tujuan not support heavy load. Okay, so nak support heavy load kita akan guna kita akan guna spring yang K tinggi lah. Alright. Okay, so itulah faktor-faktor yang 4 ni. Okay, sekarang nak tengok in term of arrangement. Okay, cara kita susun kalau kita ada beberapa spring. Okay, so kalau arrangement yang atas ni kita panggil dia secara series. Macam kamu belajar dalam elektrik, kalau kamu belajar bab kan, litar, yang nak susun litar ni kan kita kata series kan? Selagi dia dalam satu laluan, satu jalan, so kita kata series. Berturutan kan? Kalau lah dia start ada cabang, berpecah, dia parallel. So dah ada dia punya corner pecahan itu, so kita kata dia paralel. Samalah dengan kes bab pun. So spring pun begitulah juga. Paralel bila dia ada junction begitu, kita kata kita arrange in paralel. Secara selari. Okay. Maka, kalau kamu tengok spring buayan adik kamu lah, baby kan, duduk dalam cradle kan, buayan. So, springs itu disusun series ke paralel? Paralel. Okay, paralel. Yes, kalau kamu perhati, okay, paralel. Kenapa dia tak susun secara series? Lagi panjang lagi. Dia akan extend sangat panjang kan. Mungkin sampai kena lantai lah adik kamu tu bila kamu nyunyuk dia kan. Okay, so that's why dia susun secara paralel. Supaya akhirnya setup itu menghasilkan, mana setup yang menghasilkan K yang tinggi sebenarnya? Paralel. Yes, paralel. Paralel yang akan menghasilkan force set dia K-nya tinggi.
Okay, bagus dah. Tak boleh. Kalau mic rosak boleh menaik di situ. Okay, so setup ini menghasilkan K yang rendah sebenarnya. Okay. Maka tengok, dia ada pengiraan Yang ni dia boleh uji kamu mengira in term of susunan series paralel ni. Okay, tension equal to F. Maksudnya tegangan yang diwujud ni ialah force. Okay. Dia punya ni lah, load yang diberikan lah berapa-berapa Newton kan. Kalau kamu letakkan dua secara series begini, setiap spring dia seolah-olah support force yang sama banyak. Force yang sama. Maksudnya katakan load diberi 2 Newton. Okay, seolah-olah spring atas ni support 2 Newton, yang bawah ni pun sebenarnya seolah-olah support 2 Newton. Masing-masing support 2 Newton juga. Maka katakanlah di akhirnya dia akan extend sebanyak 1 cm. Spring bawah ni pun akan extend sebanyak 1 cm jugalah. Maka kita kata total extension X plus X, 2X. Tinggilah. Bertambahlah 2 kali ganda lah daripada satu spring. Kalau guna 2 spring ni, so dia akan jadi 2X. Okay, kalaulah paralel pula. Okay, kita compare dengan parallel arrangement. Kalau paralel, katakan force diberi 2 Newton. Force given 2 Newton. Okey, bila disambung 2 spring paralel begini, dia seolah-olah share, bagi. Okey, so 2 bahagi dengan 2. Kalau ada 3 spring, bagi 3. Ada 4 spring, bagi 4. So kalau ada 2 spring, bagi 2. So 2 Newton bagi 2. Satu ni seolah-olah support 1 Newton je. Sebelah lagi support 1 Newton. Okey, so katakanlah sifat spring tu, katakanlah nilai K dia ialah 2 Newton per cm kan. Katakanlah nilai K, sebab tadi contoh saya dah buat 2 Newton per 1 cm kan. Jadilah 2 Newton per cm. Setiap 2 Newton dia akan extend 1 cm. So kalau yang ni dia support 1 Newton, dia akan extend sebanyak mana? Setengah pada 1 cm. So 0.5 lah kan. So extension dia ialah 0.5 cm. Okay. So katakan nilai K asal dia ialah untuk setiap spring, katakan semua ni spring sama. Cuma setup pertama kita buat secara series, kedua secara paralel. Maka kita kata total extension pada set itu ialah 0.5 cm sahaja. Kita tak tambah kiri kanan tau. Cara kita nak kira extension ni, kita bayangkan dia mestilah secara vertikal. Seolah-olah kita letak meter ruler di tepi. Susun tak meter ruler di tepi, kira berapa dia memanjang. Walaupun setup ni paralel, kita letak kiri kanan, tetapi bila kita kata pemanjangan, seolah-olah ada ruler di situ lah. So kita tak tambah secara kiri dan kanan. Memanglah kiri extend 0.5, kanan pun akan extend 0.5 lah kalau dia ialah spring yang sama kan. Tapi bila kita kata total extension, kita tak kata dia jadi satu, kita tak tambah kiri kanan. Kita kira secara menegak sahaja. So dia ialah 0.5 je lah. Total extension 0.5. Kalau tadi total extension 2 cm. Atas dengan bawah secara menegak. Sekarang secara menegak, walaupun dia ada sebelah kiri, sebelah kanan, kita kira sebelah je lah. So 0.5 cm. X per 2 ni sebab X sekarang ialah 1 cm kan. 2 Newton 1 cm. Boleh faham yang ni? Boleh Okay, nanti kamu buat latihan, kamu akan lagi faham. Okay, tengok contoh example 1 lah. Okay, example 1 yang dia bagi. So, sekarang, okay, dia kata original length 50 mm. Okay, saya besarkan. Original length 50 mm. Extend 6 cm bila diletakkan load 12 Newton. Okay, berapakah spring constant of the spring? Berapa nilai K dia? Nilai K dia F bahagi dengan X. Okay, F dia berapa? 12 Newton, extend 6 mm. 12 bagi 6. Dapat? 2. 2 Newton per meter. Per mm lah sekarang Okay, so biar di situ. Okay, so B dia kata figure shows the arrangement of spring constant identical. Apa maksud identical? Sama. Yes, sama, same. So dia punya K dia same lah.
spesies yang sama, maka dia punya spring constant pun sama. Okay, for arrangement determine tension of each spring. Okay, extension of each spring. Lepas tu total extension, total length. Maksudnya dia suruh kamu cari berapa tension untuk P, Q, R, S, T, U, V, W ni. So, macam kita kata tadi kan. Okay, kalau 12 Newton secara series, maka atas support 12. 12, bawah 12. 12 pun 12. Yes. Okay, kalau yang ni, kiri? 6. Yes, 6, bagi 2 bila paralel bagi 2. Okay, so ni lah nilai tensionnya. Maka kamu tulislah tension P 12, tension Q 12, tension R 6, tension S 6. Okay, kalau yang begini pula, dia combine series and parallel. Okay, nampak tak macam mana nak bagi dia tu? Yang TUV tu 3 tapi kat W tu 3 je lah dah. Tak je dah. Macam tidak. Okay, gini. Dia macam elektrik juga, macam circuit juga, bulb. Okay. So, kalau 12 ni, mula-mula kamu tengok dia series ke paralel. Settlekan secara series dulu. 12 So, W. 12 di bawah, 12 di atas. Di atas. Okay. 12 di bawah, 12 di atas. 12 di atas. Okay. Lepas tu, 6. yang atas ni pula bagi 3. Sebab ada paralel dalam dia kan. So 12 bagi 3 setiap satu ni ialah 4. Yes, 4 sini, 4 sini, 4 sana. Nampak tak? Nampak tak nak bahagian dia tu? Okay, so W tu masih lagi 12 sebab dia tak ada share dengan siapa-siapa. Dia seorang pegang situ. Ni. Okay, so itulah nilai tension untuk setiap satu itu. Okay, extension. Maka dia suruh kamu cari nilai X. Okay, kalau kita dah nampak kan? Okay, so X sama dengan F bahagi dengan K. So, K kita 2 Newton per mm kan? Okay, so kalau lah F 12, dia akan jadi 12 bahagi dengan 2 lah. Akan jadi berapa? 6 apa? 6 mm lah extension. So, atas ni maksudnya P ni akan extend 6 mm. Q ni akan extend 6 mm. Okay, kalau dia 6 Newton, berapa extension dia? 3. Kira lah pula kan. Okay, 6 bahagi dengan 2 sama dengan 3 mm. Okay, so ganti dalam formula ni lah. Okay, so dia akan extend sebanyak 3 mm kan. Yang ni pun akan extend 3 mm. Okay, sebelah sini pula 4 Newton dia akan jadi? Kira lah pula. 4 bahagi 2? 2. So ni 2 mm. Okay, yang ni 2 mm. Yang tengah ni pun extend 2 mm. Okay, yang bawah ni? 6 mm. 6 mm. Okay, so ceritalah. Dia punya extension setiap satu spring tu berapa. Okay, bila dia tanya number 3. Total extension of the system. Satu set lah. Okay, arrangement A. Berapa total extension dia? 12. Yes, 12 mm. Total B. Berapa extension dia? 3. Yes, 3 sahaja. Ingat, kira secara vertikal sahaja. Okay, arrangement C. Berapa dia punya total extension? 8. Yes, 8 mm. Seolah-olah kamu letak pembaris di tepi. Okay, tengok bacaan secara menegak je lah. So, 6 tambah 2 Okay, so settle untuk total extension. Okay, last one. Total length. Total length of arrangement. Semua lah, dari awal sampai akhir lah. Total length. Jumlah panjang. Okay, apa yang kita nak buat? Yang 50 tu tambah yang initial original tu tambah dengan extension. Yes, good. Original line dia dah bagi 50. Maksudnya setiap satu spring ni asal 50. Lepas tu tambahlah dengan extension 50. So kalau yang pertama ni total length dia ialah 50 tambah 6 tambah 50 tambah 6 lagi kan. So keluarlah berapa total length dia. Berapa mm. Boleh? 112. 12. Okay, B. Berapa total length dia? 53. Yes, 50 tambah 3. Okay, ingat kira secara manjang sahaja so total length dia ialah 53. C? 58. Atas 50, bawah 50.
Oh, 188. 108 kan? Yes, Hmm. 108. Ingat, length panjang atas ni 50, bawah 50. Ha, so kena tambah dua-dua tu lah dengan extension dia. So itulah total length dia. Okay, understand? Yes. Okay. Alright, good. Tak susah pun. Samalah step yang dia ajar tu pun. Okay, so since time's up, maka homework kamu ialah jawab formative practice 1.4 ini. Saya dah setkan dalam Google Classroom. So, cuba jawab ya. Jawablah sementara masih fresh ni. Okay? Lepas tu uploadlah dalam Google Classroom as your assignment. Alright? Okay, alright. Okay, that's all for today. Thank you, teacher.